Minta maaf ya. Sepatutnya mulakan dengan salam dulu ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua ya. Terima kasih kerana sudi menunggu cikgu sehingga ke saat akhir lah. Okey. Jadi pada kelas sebelum ini, hari Selasa, kita dah mulakan dengan pengangkutan air. Pengangkutan air di dalam tumbuhan. Jadi kita mulalah dengan pengangkutan air bermula dari akar. Ya, kalau sebelum ini kamu belajar bahawa akar menyerap air dari tanah notah. Akar menyerap air dari tanah notah. Itu bukan jawapan yang betul. Kamu perlu melibatkan penerangan biologi, khususnya pergerakan air pada peringkat zarah-zarah, iaitu kita gunakan istilah resapan. Okey, dan juga pergerakan itu adalah osmosis. Kita dah cerita, cikgu pun tak nak cerita panjang untuk bahagian itu, kita sambung. Apabila air masuk ke dalam akar melalui resapan, melalui proses osmosis sajalah, tapi pergerakan itu sebenarnya resapan. Baik, kepekatan tinggi ke tempat kepekatan rendah. Kalau untuk yang air, dari tempat keupayaan air tinggi ke tempat keupayaan air rendah, osmosis. Okey, jadi air akan sampai ke bahagian mana dalam akar? Sebagai penghujung jawapan anda, jawapan dia adalah sehingga ke xilem. Okey, xilem. Okey, xilem itu adalah bahagian tengah-tengah pada keratan rentas untuk akar. Okey, kita pun dah sedia maklum bahawa air akan bergerak masuk melalui dua laluan dalam buku teks kamu yang disebutkan sebagai laluan apoplas dan laluan simplas. Perlu tahu dua istilah ini memang sebelum ini senior kamu tak sentuh langsung, memang tak pernah ditanya dalam SPM. Tapi memandangkan buku teks sekarang sudah ada, kamu perlu peka dan mereka memang akan guna istilah macam ni. Itu pasal cikgu memang memerlukan anda rajin membaca buku teks daripada membaca buku rujukan tahun-tahun lepas. Diulang buku rujukan maksudnya senior kamu KBSM. Okey, sebab memang banyak benda dia tambah masuk. Okey, dan ada juga banyak benda mereka dah keluarkan. Jadi kita perlu ikut istilah-istilah baru yang diperkenalkan di dalam buku teks dan juga pada masa yang sama terangkan apa yang diperlukan menggunakan standard kandungan yang disebutkan. Jadi murid-murid, kita sekarang air dah masuk sehingga ke xilem di akar. Jadi macam mana air itu bergerak dari akar, bahagian bawah, xilem akar, naik ke atas melalui batang pokok. Cikgu, xilem lah tu, xilem. Kenapa nak tanya soalan macam ni? Okey, kalau kamu kata xilem, jadi cikgu memerlukan anda berfikir. Okey, tengok pada skrin. Pada skrin handphone anda sekarang. Okey, murid-murid, tengok pada skrin ya. Saya tahu anda penat tahu, saya faham. Tapi memang terpaksa baca, ikut cikgu juga, minta maaf sangat-sangat. Andai kata cikgu memberikan anda satu baldi air. Sebaldi air, cikgu pun lukis air. Okey, jadi kalau kita letakkan satu tube yang lumen dia kecil, syarat dia mesti lumen kecil. Fatin, apa itu lumen? Siapa nak jawab untuk dia? Dia jawab ke tak ni? Fatin ada Fatin? Oh Fatin? Lumen itu apa lumen? Ada ke tak saya bercakap sendiri ni? Okey. Bukan. Tube itu ialah tube. Lumen rujuk kepada kalau kita lukis secara 3D. Cikgu pernah sebut untuk yang darah lah. Ni. Okey, kalau kita buat keratan rentas dan kalau kita tengok dari tepi sisi lah. Okey, kamu perlu tahu benda ini semua panggil tube ataupun salur.
lumen ialah istilah yang khusus. Lumen ialah istilah yang khusus rujuk kepada ruang dalam yang kosong di mana benda alir bergerak. Lumen. Okey? Itu pasal kalau kamu belajar pengangkutan dalam haiwan, pengangkutan dalam haiwan tingkatan 3 pun dia sebut dia atherosclerosis. Atherosclerosis, ya, merujuk kepada pemendakan kolesterol. Pemendapan kolesterol pada dinding salur darah salah. Mesti rujuk pada dinding lumen salur darah. Lumen maksudnya di dalam. Okey, kita nak cakap dalam. Jadi lumen itu penting. Fatin boleh faham Fatin? Fatin? Boleh bagi respon tak Fatin? Fatin? Okey, boleh. Terbaik. Maaf ya, aku memang pick ruang kosong di dalam tube. Terima kasih Jonathan. Good. Jadi kalau kita letak macam ni, benda ni kan, kamu boleh buat sendiri eksperimen ini. Kalau tube itu besar tak jadi. Kalau kamu ambil straw, bolehlah jadi sikit. Yang pelik, air tidak akan berada pada macam mana kata ketinggian yang sama seperti di dalam baldi. Kalau tube itu cukup halus, jika nak gunakan istilah halus, maksudnya diameter lumen dia kecil, kita akan nampak air itu mungkin ada naik sikit ke dalam. Okey, ini diterangkan secara mendalam dalam fizik ada. Jika pun tak nak buang masa yang itu. Okey, kalau kita gunakan tube yang lagi halus. Okey, ini tube A. Ini tube B yang lagi halus. Dijangka ketinggian air itu adalah lebih tinggi daripada tube yang lumen dia lebih besar daripada tube B. Maksud tube A lah lebih tinggi daripada tube A. Namun ketinggian itu tidaklah akan capai sehingga 7 meter. Maksudnya kalau kita kecilkan diameter dia semacam mana pun, dia tak akan sampai 7 meter. Tapi kita perlu memberi pengiktirafan kepada sesuatu fenomena yang berlaku. Kenapa ketinggian air di dalam tube yang halus, okey, mempunyai ketinggian yang lebih tinggi berbanding dengan ketinggian air di dalam baldi. Itu yang kamu perlu tahu. Okey, murid-murid ada soalan ke tak? Misalnya cikgu nak memberikan satu konsep dulu. Siapa yang tak boleh faham apa yang cikgu cakap? Sini boleh faham tak sini? Okey, Irfan, boleh faham ke tak? Tube ini tak ada kaitan dengan otot tau. Tube je, tube kaca. Boleh faham ke Irfan? Faham? Oh, Irfan. Testing. Irfan buat apa itu Irfan? Oh, baru join. Okey, bukan tengah angkat dumbbell kan? Okey, tak apa. Teruskan. Jadi, John, boleh fahamkan John? Ya, boleh faham. Ya. Okey, teruskan ya. Jadi, juga teruskan. Jadi, apakah nama fenomena ini? Nama dulu. Kita nak bagikan nama fenomena ini. Okey, inilah kita panggil sebagai tindakan kapilari. Capillary action, English ya, tindakan kapilari. Okey, jadi kenapa ada tindakan kapilari ni? Kenapa ada tindakan kapilari? Jadi tengok pada muka surat, kalau kamu memang tak boleh tengok skrin handphone data kurang tak apa. Tutupkan, dengar je suara cikgu. Tengok muka surat 81. Bagaimanakah pergerakan air di dalam salur xylem? Jadi cuba tengok gambar raja itu. Ada dua istilah baru selain daripada tindakan kapilari disebut dalam tindakan kapilari. Istilah itu dinamakan sebagai daya lekitan dan daya lekatan. Okey, daya lekitan dan daya lekatan. Jadi, cikgu, macam mana saya nak tahu? Okey, tengok pada skrin sekarang pula. Ini perlu tengok skrin lah. Andai kata cikgu besarkan. Patut guna hitam untuk tube ya. Okey. Yiseng okey Yiseng? Yiseng ada tak Yiseng? Ada, okey. Okey, boleh ya?
Tamara cikgu ya sebab mulakan kelas lewat kan? Tamara kan? Tak. Okey. Cikgu pun tak payah lukiskan bentuk H2O dalam bentuk macam Mickey Mouse. Tidak. Cikgu sekarang nak bagikan konsep je. Andaikan air diwakili dengan bentuk bulat H2O ya. Dalam gambar raja ini dan berwarna biru. Satu. Dan di dinding xylem ada juga zara-zara yang halus. Zara-zara itu kita lukis dalam bentuk bulat. Cikgu, ini sel ke? Tak. Cikgu dah cakap zarah yang lagi kecil daripada sel. Contoh dalam glukosa ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Tapi sekarang cikgu nak bagi tahu di dinding xylem itu ada juga zarah. Jadi sekarang ada dua jenis tarikan. Kita sedia maklum ada tarikan antara air molekul. Antara air molekul air itu disebutkan sebagai panggil apa ya? Hydrogen bonding. Bonding BM panggil apa ya? Ya, tarikan hidrogen. Okey, tarikan hidrogen. Okey. Jadi disebabkan ada tarikan yang kuat antara molekul air ditarik. Jadi air akan ditarik antara satu sama lain dan membentuk satu laluan yang bersambung. Jadi dia akan tarik naik ke atas. Disebabkan tarikan wujud antara molekul yang sama jenis. Yang hitam ni ya. Jadi tarikan ini kita panggil sebagai daya lekitan. Pada masa yang sama, murid-murid cikgu gunakan warna coklat pula. Air juga ditarik oleh zara-zara yang berada pada dinding xylem. Dia tarik juga. Jadi yang tarikan antara zara-zara yang berbeza jenis, maksudnya air ke zara-zara pada dinding xylem, kita namakan dia sebagai daya lekatan. Ini yang menyebabkan air, ketinggian air di dalam tiub yang halus, dia punya point mesti diameter dia kecil, halus ya. Kalau kamu gunakan tiub macam straw itu pun dikira besar tak? Dia punya ketinggian itu tak banyak beza daripada ketinggian di dalam body. Dia perlu lagi halus daripada itu. Straw yang lagi halus seperti straw yang Vitagen tu. Kamu akan nampak. Jadi kalau nak buat eksperimen lah. Jadi benda itu kita namakan dia sebagai tindakan kapilari. Tindakan kapilari disebabkan oleh daya lekatan dan daya lekitan. Jadi tarikan transpirasi itu nanti. Jadi yang penting sekarang muka surah 81 ini murid-murid, kamu wajib memahami bahawa pergerakan molekul air ada pergerakan di dalam zalur xylem yang disebabkan oleh tindakan kapilari. Tindakan kapilari itu disebabkan pula oleh daya lekitan dan daya lekatan. Tarikan transpirasi nanti. Cikgu harap sempat cikgu sentuh sampai ke tarikan transpirasi. Jadi dia menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air secara berterusan. Highlight perkataan secara berterusan. Ya, kalau di dalam salur xylem ini, bayangkan ada wujudnya gelembung. Itu tidak boleh berlaku. Kalau ada gelembung, maka pergerakan air ke atas itu akan tersangkut. Kalau kamu tengok dalam straw, ada gelembung kan. Kalau kita nak sedut memang tak rasa apa, kita akan sedut dengan kuat itu je. Tapi kalau untuk pergerakan dalam tumbuhan sekarang, dia tak ada daya yang kita kata sedut tau. Bukan macam itu. Disebabkan ada gelembung, jadi salur air tidak berterusan, jadi memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk naikkan dia, menjadikan dia agak mustahil. Namun, saintis telah membuktikan salur
air di dalam xilem adalah berterusan, tak ada gelembung, tak ada gelembung. Okey, jadi dia ada cerita banyak di situ, ada teori, banyak hipotesis di situ. Jadi itu bukannya anda perlu jawab sekarang. Yang penting kamu belajar istilah itu adalah air di dalam salur xilem adalah bersifat berterusan. Dia tak ada gelembung. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Faiza, okey Faiza? Okey cikgu. Okey ya. Yonggi ya. Cikgu sebenarnya rindu dengan selamat sejahtera Yonggi. Okey ke tak Yonggi? Boleh faham ke tak? Boleh. Boleh ya. Cikgu sambung sekarang ya. Jadi kalau anda tengok gambar raja ini, kamu akan nampak dia naik. Tapi cikgu tak akan terus pergi ke tarikan transpirasi ya. Jadi murid-murid sekalian, cikgu nak anda pergi tengok bahagian bawah tau. Bahagian bawah aja, muka surat jap. Ada. Muka surat 84. Okey, muka surat 84 bahagian bawah ini. Okey? Di sini ada lagi satu istilah yang dia tak sebut pada apa dipanggil itu, pengangkutan air di dalam tumbuhan secara terus. Namun dia nak kamu tahu ada lagi satu istilah panggil tekanan akar. Dengar ya, tekanan akar ya. Okey, fenomena alam semula jadi yang berlaku kita namakan dia sebagai gutasi. Gutasi rujuk kepada rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun. Kalau cikgu lukiskan gambar raja di sini, contoh buku teks sekarang. Kalau ini ada daun, okey, akan kelihatan air bentuk di hujung. Titisan air, biasanya dia di hujung permukaan. Okey, dia bukan rujuk pada permukaan daun yang setiap pagi itu ada titisan air disebabkan kondensasi cuaca yang sejuk. Bukan. Ini kamu akan nampak dalam gambar raja dia dah bagi contoh sangat cantik. Pada hujung dia itu ada titisan air. Kenapa dia titisan air itu? Dia ibarat macam berpeluh. Berpeluh lah, maksud air banyak. Jadi akar menyerap air yang banyak melalui osmosis katanya. Okey, jadi air yang banyak di dalam akar akan menjadikan satu tekanan yang kuat di mana air itu perlu dirembeskan keluar dari tumbuhan. Kalau tidak, dia akan jadi banyak air, pokok akan jadi tak selesa, tak sihat lah. Jadi air itu akan dikeluarkan secara beransur-ansur melalui bahagian hujung urat daun itu. Proses ini bernama sebagai gutasi. Dia berlaku apabila tekanan akar adalah tinggi. Kenapa tekanan akar adalah tinggi? Sebab banyak air di dalam. Dan kadar transpirasi pun rendah. Rendah itu kamu tak nak sebut pun tak apa. Dia tak ada kaitan. Maksudnya kadar transpirasi ini tidak cukup untuk mengeluarkan air semua melalui sejatan. Tak cukup cepat. Dia nak cepatkan lagi. Jadi dia biasa berlaku pada malam dan awal pagi apabila udara persekitaran mempunyai kelembapan yang tinggi. Highlight kelembapan yang tinggi. Suhu persekitaran rendah. Okey. Jadi ini bukanlah transpirasi ataupun dia berpeluh sebab panas. Tidak ya. Dia disebabkan banyak air di dalam akar. Jadi air itu gerak ke atas ke daun, hujung daun. Ini juga ada kait sekali dengan tindakan kapilari. Kalau pokok itu tinggi sikit, tapi dia tak sebut, dia lebih ke fokus pada perkataan tekanan akar menolak air ke bahagian daun dan pucuk tumbuhan. Jadi boleh ke tak kita bandingkan nanti gutasi dengan transpirasi? Itu nanti cikgu nak sebut untuk transpirasi ketika kita nak melengkapkan pengangkutan air di dalam pokok yang kita telah rumuskan pada kelas sebelum ini. Ada 3 perkara. Pertama, melalui osmosis di akar. Lepas itu kita sekadar sentuh tindakan kapilari. Dan satu lagi ialah tarikan transpirasi.
Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Nadia Farisha ada soalan tak? Alia Najihah ada soalan? Tiada ya, jelas ya? Alia? Winnie the Pooh ada, Winnie ada tak? Winnie tak ada lagi ke? Aduh. Siapa tahu Winnie kenapa tak ada? Kok Siang kenapa Winnie tak ada? Kok Siang ada, Kok Siang? Kok Siang pun tak ada. Ada. Kok Siang kenapa Winnie tak ada? Ya. Kenapa apa itu ya? Kenapa Winnie tak ada? Ya, apa itu ya? Okay, nampak sangat kamu mungkin tengah busy buat kerja lain. Tak apa. Cikgu faham ya. Okey, sebab cikgu lewat, cikgu faham lah. Janganlah merajuk ya, murid-murid sekalian. Jadi kita sambung dulu. Jadi kita sekarang pergi ke yang bahagian yang paling penting untuk pengangkutan air di dalam tumbuhan yang cikgu dah sebut sebelum ni. Macam mana air boleh bergerak naik 7 meter ke 20 meter. Okey, memang yang faktor yang paling penting. Selepas yang kita tadi cikgu dah sebut salur air yang berterusan. Jadi apakah kuasa yang sedut air naik ke atas atau tarik air ke atas? Jawapan dia adalah tarikan transpirasi. Jadi apabila proses transpirasi berlaku, dan cikgu nak tanya sekali lagi murid-murid, cikgu pernah tanya dah, cikgu nak tanya sekali lagi. Apakah itu transpirasi? Siapa nak jawab apa itu transpirasi? Sedihnya, macam cakap seorang diri je. Oh my god, Tan Simi. Transpirasi mana pergerakan air dari akar ke daun? Tidak. Konsep transpirasi yang anda belajar pada tingkatan 2 itu. Apa itu transpirasi? Apa itu transpirasi? Murid-murid, siapa nak cuba jawab lagi? Cuba. Kehilangan air di mana? Okey, kalau sesiapa yang betul-betul tak boleh ingat, setidak-tidaknya kamu perlu ingat. Ini kalau ialah daun sekali lagi. Apa itu transpirasi? Transpirasi rujuk kepada kehilangan air melalui penyejatan. Dia sejat dan keluar melalui liang stoma, maksudnya liang di bawah daun. Kenapa dia sejat keluar? Sebab kalau anda dah belajar, kita dah cakap kalau ikut konsep dulu, dia menunjukkan proses penyejukan pada pokok. Penyejukan. Jadi apabila air tersejat, macam kita berpeluh, peluh itu akan hilang dari permukaan kulit walaupun kita tak lap. Kenapa dia hilang? Sebab dia serapkan tenaga haba di badan kita dan tukar dari cecair ke gas. Proses pertukaran dari cecair ke gas ataupun keadaan fizikal dari cecair ke gas itu akan menyerap tenaga haba dan mengatasi tarikan antara zarah-zarah air. Jadi air itu akan bergerak jauh dan menjadi wap. Okey, di situlah tenaga haba itu hilang. Itu yang kata kalau air itu dah tersejat, kita akan rasa sejuk sebab dia serap tenaga haba. Okey, jadi untuk kes kita ini, kalau kamu tengok dalam gambar raja ini, kita akan nampak, okey, ada salur xylem dia. Air ada dalam salur xylem, betul? Jadi dalam salur xylem itu cecair. Dia akan menjadi gas, lepas itu dia keluar melalui stoma. Proses ini adalah transpirasi, penyejatan air. Simji boleh faham ke tak Simji? Simji? Nadia, boleh faham ke Nadia? Faham. Nadia, kehilangan air itu tak cukup lengkap tau. Ya, dia memang kehilangan air. Itu adalah konsep utama. Tapi kalau kita tanya apakah jelas penjelasan, kau perlu cerita A sampai ke Z. Khususnya ada istilah-istilah yang kita tak boleh dikata lupa nak tulis. Mesti tulis sampai habis ya. Jadi, semasa proses transpirasi berlaku, tengok muka surat 81 ya. Yang poin yang kedua dah ya, kotak yang kedua. Apabila proses transpirasi berlaku, air meresap keluar sebagai wap air. Jadi sekali lagi menjadi wap air dari ruang antara sel ke persekitaran melalui stoma yang terbuka. Jadi sel-sel mesofil berspan pun kehilangan air dan menjadikan keupayaan air rendah terhadap sel-sel berhampiran.
Jadi maksud dia, tengok gambar aja ni, mesofil berspan, keupayaan air ataupun kepekatan air itu memang menjadi kurang sebab air itu dah tersejat keluar menjadi gas. Jadi kenapa dia sejat? Mungkin konsep kita pada zaman dulu benda ini masih relevan, maksudnya memang cuaca panas ataupun persekitaran kering. Jadi dia tersejat keluar untuk sejukkan daun dan pokok. Okey? Jadi apabila air itu dia dah tersejat keluar, keupayaan air di mana? Cikgu dah sebut pada kelas sebelum ini di akar khususnya, kita mesti bagi tahu tempat dia. Maksudnya di mesofil berspan, keupayaan air menjadi rendah terhadap sel-sel yang berhampiran. Jadi molekul air dari sel-sel berhampiran akan meresap secara osmosis ke sel-sel mesofil berspan. Jadi tengok cikgu gunakan warna yang lain, cikgu gunakan warna pen yang lain ni, warna ungu. Maksudnya sekarang mesofil berspan kurang air. Jadi dia akan menyebabkan air akan mula ditarik. Okey, akan mula ditarik ke sel-sel mesofil berspan. Okey, ditarik melalui cara apa? Dia melalui pergerakan resapan. Proses itu adalah osmosis. Okey, jadi pergerakan ini menghasilkan daya yang dinamakan tarikan transpirasi yang menarik molekul air dari dalam salur xilem daun untuk bergerak keluar daun. Okey, daya tarikan transpirasi ini juga mampu tarikkan air dari akar sehingga ke daun. Dia memberikan satu kuasa yang sekuat macam itu. Jadi siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya? Murid-murid sekalian, siapa ada soalan? Ya ada. Okey, teruskan lagi Jadi selepas itu, kamu diminta untuk bandingkan antara gutasi dan transpirasi. Gutasi dan transpirasi. Okey, pertama sekali, gutasi itu dia bukan jadi wap. Dia benda air itu keluar melalui ruang-ruang kosong atau liang-liang yang halus pada hujung daun. Transpirasi air sejat menjadi wap air keluar melalui stomata. Okey, jadi benda ini penting Dia sekarang dalam silibus kamu dia bagi dalam bentuk jadual muka surat 85. Muka surat 85. Jadi gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Manakala transpirasi berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin. Kenapa mesti berangin? Sebab kelembapan. Angin tiup, udara bersekitaran jadi kering semula. Okey, gutasi pun biasanya kita nampak pada pokok yang kecil. Itu apa kita panggil tumbuhan herba. Cik faham ke tak? Tumbuhan herba. Kamu tak ada respon punya Okey ke tak semuanya? Chin okey ke tak Chin? Chin ada ke tak Chin? Pergi tandas. Oh dia pergi tandas pula. Kitchen boleh faham Kitchen? Jadi tumbuhan herba ini rujuk kepada Kitchen, okey Jadi tumbuhan herba ini rujuk kepada bukannya ubat-ubatannya, tumbuhan yang kecil sebenarnya. Okey? Tumbuhan herba, herbs. Okey? Dan manakala transpirasi berlaku pada semua tumbuhan yang tidak cikgu dah sebut air terbebas dalam bentuk titisan air untuk gutasi dan transpirasi dia bentuk wap air. Yang lain itu anda boleh baca sendiri. Okey? Jadi adakah tak keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan gutasi? Okey, apakah kesan dia? Jadi kita perlu tahu dan kita perlu baca dia secara mendalam. Untuk tumbuhan yang tidak menjalankan gutasi, tekanan akar yang efektif tidak dapat dikekalkan. Highlight perkataan tidak dapat dikekalkan tanpa gutasi. Okey, sebab air akan makin banyak, dia akan fikirkan jalan untuk keluar, tapi dia tak tempat keluar, last sekali dia akan fikirkan jalan juga, mungkin meletup ke apa-apa terjadi. Oleh itu proses penyerapan air oleh sel rambut akar akan terganggu di dalam persekitaran kelembapan relatif yang tinggi. Okey. Tanpa gutasi juga bahan kumuh tumbuhan tidak dapat disingkirkan
Okey, tekanan akar tidak dapat dikekalkan, bahan kumul tumbuhan tidak dapat disingkirkan, dan sekiranya gutasi tidak berlaku, tekanan di dalam urat daun akan menjadi tinggi dan menyebabkan urat daun pecah. Yang tadi cikgu cakap lah, urat daun pecah. Ini yang pernah ditanya dalam SPM dan memang mereka nak fokus pada jawapan ini. Maksudnya dia akan letup dan pecah. Okey, manakala yang last sekali cikgu nak sebut, kalau tumbuhan tidak menjalani transpirasi. Cikgu, tak jalankan transpirasi, maksudnya pokok akan jadi makin panas. Ya, tapi makin panas itu jadi dia akan, kita nak cakap suhu optimum tidak dapat dikekalkan, maksudnya enzim akan dinyak asli, enzim akan rosak. Okey. Tanpa transpirasi juga air mineral seperti kalium tidak dapat diangkut dari akar ke daun untuk fotosintesis. Okey, dan akan menyebabkan tumbuhan layu. Sebab kenapa tak ada transpirasi tumbuhan layu cikgu? Sebab air tak boleh bergerak dari akar ke daun. Dan last sekali tumbuhan itu akan mati kalau untuk jangka yang masa panjang tanpa transpirasi. Jadi transpirasi itu penting untuk pengangkutan air selain daripada penyejukan pokok yang kita telah faham sebelum ini. Simi boleh faham ke tak? Simi? Simi? Okey. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu tahu kamu ada fizik lepas ni. Cikgu pun tak nak ganggu kelas anda semua. Jadi siapa ada soalan? Siapa ada soalan secara am? Jadi kita dah tamat untuk pengangkutan air. Cikgu dah sediakan kuis. Kamu hanya perlu jawab sampai ke pengangkutan air je. Yang translokasi dan juga fitoremediasi kita akan sebut pada kelas yang akan datang. Okey. Siapa yang rasa ada soalan? Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini, siapa yang rasa ada soalan? Ya? Tak ada kot ya? Jadi cikgu nak minta izin supaya sekali lagi nak ambil gambar. Terpaksa juga untuk record juga. Ini murid-murid sekalian diminta supaya bukakan kamera sekarang. Bukakan kamera dalam kiraan. Ya, cikgu